Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alina Pahut. Bersama saya Siti Najiha dan juga Nurul Amira. Kami akan membentangkan hasil analisis dan ulasan fatwa pilihan dari negara Malaysia, Indonesia dan Timur Tengah dalam bidang ibadah berkaitan dengan zakat pertanian. Jadi untuk negara yang pertama iaitu negara Malaysia, kami memilih Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak yang memberi jawapan fatwa berkaitan dengan kadar wajib zakat pertanian. Untuk latar belakang, Jawatankuasa Fatwa bagi menjalankan kuasanya di bawah Seksyen 36 dan 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perak 2004 telah menyediakan fatwa iaitu dan bahawasanya menurut Seksyen 37 enakmen yang sama, Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Darul Rizwan telah memperkenankan penyiaran fatwa ini dalam warta dan kerajaan negeri telah dimaklumkan tentang fatwa ini. Maka oleh yang demikian, pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 37 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perak 2004, Jawatankuasa Fatwa dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan membuat dan menyiarkan fatwa yang berikut, iaitu kadar wajib zakat tanaman iaitu zakat padi untuk digunapakai oleh umat Islam bagi negeri Perak Darul Rizwan adalah sebanyak 5%, iaitu 1/20 daripada hasil kadar padi. Seterusnya masuk kepada kaedah mengeluarkan fatwa. Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak berkenaan dengan kadar wajib zakat pertanian iaitu padi adalah 1/20 daripada hasil kadar padi. Yang mana kaedah mengeluarkan fatwa di negeri Perak ini adalah berdasarkan tata cara pembuatan fatwa seperti sebelum Jawatankuasa Fatwa bersidang, Mufti yang merupakan ketua di Jabatan Mufti Negeri Perak boleh mengarahkan kepada pihak yang berkaitan untuk menjalankan kajian ataupun penyelidikan serta menyediakan suatu kertas kerja. Setelah itu, Jawatankuasa Fatwa boleh membuat syur kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan untuk mendapatkan perkenan baginda bagi tujuan penyiaran fatwa itu ke dalam warta. Kemudian, apabila jawatankuasa ini bercadang pula mahu menyediakan suatu fatwa, Mufti perlulah memanggil suatu mesyuarat Jawatankuasa Fatwa bagi tujuan untuk membincangkan fatwa yang berkenaan. Selepas fatwa tersebut telah disediakan oleh Jawatankuasa Fatwa, Mufti yang mewakili Jawatankuasa Fatwa bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak mengenai fatwa berkenaan. Apabila fatwa itu diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan, Jawatankuasa Fatwa hendaklah memaklumkan berkenaan dengan fatwa tersebut kepada Kerajaan Negeri Perak. Jadi selepas itu barulah fatwa itu boleh disiarkan dalam warta. Jadinya apabila sesuatu fatwa itu telah disiarkan ke dalam warta Kerajaan Negeri Perak, maka semua orang Islam yang berada di negeri Perak wajib beramal dan mematuhi fatwa itu sebagai ajaran Islam kepadanya, kecuali dia dibenarkan oleh hukum syarak untuk tidak mengikuti fatwa tersebut berdasarkan beberapa keadaan, amalan, kepercayaan ataupun kefahaman peribadi ataupun pendapat peribadi. Itu berkenaan dengan fatwa kadar wajib zakat tanaman yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perak adalah berdasarkan dalil hadis Nabi Muhammad SAW. Baginda telah bersabda bahawa fi ma saqatis sama'u wal uyun aw kana asariyan usyur wa ma suqiya bin nadhi nisful usyur. Terjemahannya, pada apa iaitu tanaman yang dijirus dengan langit iaitu air hujan, mata air atau air takungan, maka zakatnya adalah 10%, manakala apa yang dijirus dengan menggunakan tenaga, maka zakatnya adalah 5%. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya kita lihat kepada keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam hukum mengeluarkan zakat pertanian padi yang pembiayaannya lebih besar dari penghasilannya.
Majlis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara telah bersidang pada 20 Januari 2009 bersamaan dengan 23 Muharram 1430 Hijrah setelah mendapat pertanyaan yang diajukan oleh seorang petani yang bernama Nazri Siagian pada 12 Disember 2008. Terusnya, kaedah mengeluarkan fatwa. Pimpinan Majlis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam menetapkan sesuatu hukum akan menimbangkan perkara-perkara yang berkaitan sebelum mengemukakan keputusan fatwa. Dalam perkara ini, pertama, pimpinan MUI melihat bahawa zakat adalah berfungsi sebagai membersihkan harta orang yang berzakat dari hak orang lain. Kedua, hukum zakat hasil pertanian padi adalah wajib bagi petani apabila telah sampai cukup nisab. Dan yang ketiga adalah keadaan ekonomi yang tidak menentu pada ketika itu juga diambil kira dan dilihat sebelum mengeluarkan fatwa di mana harga-harga bahan pertanian seperti baja, racun, upah kerja dan sebagainya yang mempengaruhi hasil pertanian. Oleh itu, Majlis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan fatwa bagi menghilangkan keraguan masyarakat dan umat Islam tentang zakat pertanian padi apabila pembiayaannya lebih besar daripada hasil tuaian. Seterusnya, pimpinan MUI ataupun Majlis Ulama Indonesia juga merujuk dan melihat kepada dalil-dalil Al-Quran, hadis dan dalil asar yang berkaitan dengan permasalahan atau isu yang dibincangkan. Antara dalil yang dirujuk dan dijadikan panduan dan rujukan adalah seperti berikut. Firman Allah SWT dalam surah Al-An'am ayat 141 yang bermaksud, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Kedua adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i yang bermaksud pada biji yang diairi sungai atau air hujan zakatnya adalah 10%, sedangkan yang diairi dengan kincir ditarik dengan haiwan zakatnya 1/20 atau 5%. Dari asar iaitu pendapat sahabat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazmi dari sumber Ibnu Abbas berpendapat bahawa biaya itu harus dikeluarkan baru kemudian dibayarkan zakatnya. Sejalan dengan itu, asar berpendapat bahawa biaya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu apabila sisanya masih cukup senisab, maka dikeluarkan zakatnya, apabila tidak cukup maka tidak dikeluarkan zakatnya. Seterusnya, keputusan hukum. Setelah melihat, meneliti dan membincangkan isu permasalahan ini dalam satu sidang Komisi Fatwa Majlis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara di kantor MUI Sumatera Utara Medan, memutuskan dan menetapkan bahawa hasil pertanian padi yang menggunakan biaya melebihi hasil tuaian tidak perlu zakat dan hasil pertanian wajib dizakati jika hasil tuaiannya melebihi modal produksinya dan sampai satu nisab. Maka dikeluarkan zakatnya 10% dari hasil bersih itu setelah dikeluarkan biaya produksi. Dalam kaedah penyampaian fatwa, fatwa yang telah diputuskan diwartakan dan disampaikan kepada pihak yang bertanya. Hasil persidangan dan perbincangan ini ditulis berserta dengan dalil dan hujah untuk rujukan orang awam. Fatwa juga dimuat naik ke laman sesawang MUI sebagai rujukan dan panduan umum. Kesimpulannya, setiap persoalan dan permasalahan hukum yang berlaku atau yang diminta akan suatu fatwa akan dijawab dan diselesaikan dengan segera oleh Majlis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Mereka tidak berlengah dan mengambil masa yang lama untuk menetapkan sesuatu hukum. Perbincangan mengenai sesuatu isu juga melihat kepada uruf dan adat di suatu tempat itu, di samping merujuk kepada dalil-dalil yang qat'i. Penyampaian fatwa dibuat dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh orang awam. Fatwa yang dikeluarkan adalah ringkas dan padat. Ini memudahkan orang awam untuk membaca, menghayati dan memahami isi kandungan fatwa yang disampaikan. Seterusnya saya akan menganalisis fatwa daripada Majma' Fiqh Al-Islami yang berkaitan dengan zakat pertanian. Dalam majlis-majlis perundangan Islam antarabangsa yang berafiliasi dengan Pertubuhan Persidangan Islam yang diadakan pada sesi ke-13 di negeri Kuwait dari 7 hingga 12 Syawal 1422 Hijrah bersamaan dengan 22 hingga 27 Disember 2001 Masihi. Latar belakang fatwa ini adalah isu kewajaran penolakan kos-kos tertentu sebelum mewajibkan zakat selalu dibahaskan sama ada di peringkat kebangsaan atau international, dan isu ini adalah isu kontemporari jika dibandingkan dengan isu-isu yang berkaitan penetapan nisab dan kadar yang lebih bersifat nasi. Teknologi pertanian yang digunakan oleh petani
telah berkembang daripada zaman awal Islam, yang menggunakan peralatan tradisional hingga ke zaman kini yang banyak menggunakan teknologi moden. Pada zaman dahulu, pengairan yang sering digunakan ialah secara semula jadi. Contohnya seperti hujan, air perigi dan sungai. Manakala pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab dan Al-Mamluk, telah terbinanya terusan, empangan dan tangki-tangki air, dan pada zaman-zaman berikutnya telah tercipta banyak alatan yang memudahkan sistem pengairan tanaman. Ibnu Qudamah dan Al-Rifa'i ada membahaskan tentang pengurangan kos yang hanya melibatkan pengairan sahaja, dan pendapat mereka ini disokong oleh Majma' Fiqh Al-Islami. Jadi bagaimana kaedah fatwa ini dikeluarkan oleh Majma' Fiqh Al-Islami? Untuk mengeluarkan sesuatu fatwa, Majma' Fiqh Al-Islami akan bersidang untuk membincangkan tentang sesuatu permasalahan yang timbul, dan persidangan ini akan dihadiri oleh ulama-ulama besar dari pelbagai negara. Hukum yang akan dikeluarkan dicapai dengan adanya musyawarah dan penelitian yang jitu dalam menetapkan hukum tersebut. Hukum yang dikeluarkan juga akan dinilai berdasarkan kepada uruf sesuatu tempat dan bertepatan dengan maqasid yang telah ditetapkan oleh Islam. Keputusan hukum daripada fatwa ini setelah meninjau penyelidikan yang dikemukakan kepada majma' mengenai topik zakat pertanian, dan setelah mendengar perbincangan yang berlaku mengenai topik tersebut dengan penyertaan ahli majma'. Yang pertama, perbelanjaan untuk menyiram ladang tidak dikurangkan dari zakat kerana perbelanjaan penyiraman diambil kira dalam syariah dari jumlah yang harus dibayar. Yang kedua, kos membaiki tanah, membina terusan dan mengangkat tanah tidak ditolak daripada zakat. Yang ketiga, kos-kos bagi tujuan pengairan, pemparitan, rawatan tanah pertanian, dan kos pembelian benih, baja dan racun-racun bagi pencegahan dari serangga perosak tidak dibenarkan. Penolakan kos, kelonggaran diberikan kepada petani yang terpaksa berhutang untuk tujuan pencegahan daripada serangga perosak, maka dibenarkan pelepasan kos berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Petani yang mengambil apa yang dipinjam dari buahnya dan kemudian memuji apa yang tersisa. Dan yang keempat, jumlah zakat yang perlu dibayar untuk tanaman dan buah-buahan akan ditolak dari perbelanjaan yang diperlukan untuk menyerahkannya kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Yang terakhir, kaedah penyampaian fatwa. Hasil daripada persidangan Majma' Al-Fiqh Al-Islami ini, fatwa akan dibuat naik di laman sesawang Majma' Fiqh Al-Islami sebagai rujukan dan panduan umum. Berdasarkan kepada pemerhatian laman sesawang tersebut, cara sesuatu keputusan fatwa itu disampaikan adalah terlalu ringkas kerana ianya terus kepada keputusan hukum yang telah diputuskan.